Seterusnya, antara fokus dari Sabah, Jabatan Imigresen tahan lebih 200 parti sekitar Sandakan. Imran Azmi, silakan. Baik Ifah, 238 pendatang asing tanpa izin parti ditahan di sekitar daerah Sandakan, Menerusi Op Sapu dan Op Pasir. Mereka ditahan dalam 4 serbuan yang dijalankan bermula tengah malam hingga awal pagi tadi. Pengarah Imigresen Sabah Datuk Sharifah Siti Saleha Habib Yusof berkata, parti yang ditahan masing-masing 88 lelaki dan wanita dewasa, manakala selebihnya kanak-kanak. Mereka ditahan kerana pelbagai kesalahan seperti tiada dokumen perjalanan yang sah, tinggal lebih masa, salah guna pas dan kesalahan majikan menggaji parti. Antara lokasi serbuan termasuk penempatan rumah setinggan, tapak pembinaan perumahan dan kilang kayu. Seramai 2,730 orang yang melibatkan seramai 53 orang tangkapan majikan, ya. Dengan jumlah diperiksa sebanyak 13,850 orang. Dan jumlah pemindahan tahanan ke negara asal sehingga ke hari ini adalah berjumlah seramai 6,058 orang yang telah dipindahkan melalui laut dan udara, ya, pemindahan tahanan ke negara asal. Datuk Sharifah Siti Saleha bercakap dalam sidang media di Depot Imigresen Sandakan. Para majikan turut diingatkan agar memastikan hanya pekerja asing yang mempunyai dokumen perjalanan yang sah ditawarkan pekerjaan. Selain mematuhi undang-undang negara, langkah itu juga bagi memastikan kebajikan pekerja asing sentiasa terjaga ketika bekerja di Malaysia. Kira-kira 4,500 kilogram daging sejuk beku diagihkan kepada penduduk sekitar kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Karamunting, Sandakan. Ia tanda keprihatinan kepada masyarakat Islam yang bakal meraihkan Hari Raya Aidiladha Sabtu ini. Sumbangan ini juga mencerminkan permuafakatan antara pemimpin dan rakyat. Kita satu hati, kita tidak kira bangsa, suku agama ataupun suku kaum. Kita merayakan semua hari besar bersama-sama. Jadi ini pun menunjukkan satu Malaysia Madani, apa yang kita bersatu semua rakyat Malaysia dengan satu hati. Saya mewakili kampung, terima kasih di atas keperhatian dan kepada YB yang berjiwa rakyat. Dalam perkembangan lain, Dato' George memaklumkan pasukan petugas Task Force Adun Karamunting sentiasa siap sedia membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi penduduk khususnya di luar bandar. Atasi konflik antara manusia dan gajah, itu matlamat koridor makanan gajah yang diwujudkan di Hilir Kinabatangan bagi menyediakan sumber makanan lestari. Wartawan Maznan Yunus ada butirannya. Usaha murni ini dipelopori Pertubuhan Responsible Elephant Conservation Trust (RESPEC) sejak tahun lalu. Bermula dengan tanaman seluas 0.4 hektar pada Mac 2024, koridor makanan gajah ini kini meliputi kawasan sejauh 9 km di sepanjang tebing Sungai Kinabatangan. Projek tanaman rumput Napier ini memudahkan kawanan gajah mendapat sumber makanan sekaligus mengelak haiwan ini merosakkan tanaman penduduk. We want the elephant to spend more time consuming food within this corridor so that they would not venture into the plantations, they would not venture into the villages, and therefore they will keep themselves safe. Gajah ni normally dia spend time makan di siring sungai lah. Kebanyakan dia mengejar tu makanan barau. Dan sama juga sejenis Napier yang kami tanam sekarang untuk membantu hidupan liar ini. Selain rumput Napier, beberapa rumput lain turut menjadi sumber makanan gajah di sini seperti rumput perupuk dan barau. Lebih banyak kajian perlu dijalankan bagi mengenal pasti rumput khas yang sesuai untuk makanan gajah.
kita boleh terus selidik, kita boleh terus kaji untuk tengok keberkesanan. Ini adalah salah satu usaha yang baik, tapi kita perlu monitor dan juga kita evaluate lah untuk tengok keberkesanan. Selain memastikan gajah mendapat sumber makanan berterusan, inisiatif ini juga dapat mengekalkan keseimbangan alam sekitar. Sebenarnya kita tahu gajah ni adalah seekor binatang yang besar. Apabila dia melalui kawasan hutan, dia akan buka kawasan hutan tersebut dan menyebabkan cahaya matahari dan dia dapat menumbuhkan lagi banyak pokok-pokok baru. So sebenarnya gajah ni lah sebenarnya yang memelihara ekosistem untuk kita. Gajah Borneo yang mencari makan di hilir kinabatangan juga secara tidak langsung menjadi ejen penyebaran biji benih di hutan. Gajah pembentuk ekosistem pemeliharaan alam sekitar. Gajah juga menyumbang kepada keseimbangan populasi flora dalam hutan di Malaysia. Ini bermakna manusia dan juga gajah masing-masing mempunyai hak untuk berada di dalam keseimbangan biodiversiti hutan. Mazdan Yunus, RTM. Uji bakat bintang kecil Zon Sabah kembali lagi. Ia diadakan serentak di Kota Kinabalu, Sandakan, Tawau dan Keningau selama 3 hari hingga esok. Uji bakat bintang kecil ini terbuka kepada kanak-kanak berusia 7 hingga 12 tahun. Kita akan mencari 6 finalis untuk berentap pada 24 Julai nanti, iaitu debaran bintang kecil Zon Sabah. Jadi dalam 6 finalis itu kita akan mencari 2 terbaik untuk dihantar ke peringkat kebangsaan, iaitu di Kuching, Sarawak pada 20 September nanti. Itu final lah. Syah mau berlatih banyak kali, terus makasih bagus lagi semua. Harapan Syah kalau bolehlah boleh menang di Sarawak kalau terpilih. Penyertaan dalam talian turut dibuka sejak 7 Mei hingga 9 Jun ini. Para peserta dialu-alukan menghantar video nyanyian masing-masing ke Telegram section hiburan dan muzik RTM Sabah di alamat tertera. Baik saudara, setakat ini perkongsian dari Sabah. Terus ikuti berita wilayah dengan lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama IFA. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Baik, terima kasih Imran.